Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Baik, hari ini saya hendak menjelaskan semula atau mengulas isu larangan 3R atas permintaan ramai. Ya, ada yang kata live yang saya buat terdahulu tidak jelas sebab ada gangguan. Ada yang kata mereka hendak kepastian sama ada larangan ini sah atau tidak. Okey, so hari ini saya buat live ini dan saya hendak jelaskan sejelas-jelas mungkin adakah larangan 3R ini versi kerajaan yang diumumkan oleh kerajaan ini wajib dituruti atau tidak. Jadi saya mulakan. Pertama, saya sudah membuat beberapa live berhubung perkara ini untuk menjelaskan beberapa perkara berkait dengan larangan 3R versi yang diumumkan atau diwar-warkan oleh kerajaan atau pihak pentadbiran. Malah saya pernah menyentuh perkara ini dalam satu sesi bersama Muhammad Hanif Katri Abdullah, Peguam Terkemuka, dan kita telah menyentuh isu ini. Jadi hari ini saya mulakan dengan memberitahu bahawa larangan 3R seperti mana yang diumumkan atau diwar-warkan oleh pihak pentadbiran atau kerajaan, versi yang diumumkan itu adalah tidak sah, maka anda tidak perlu hiraukannya. Mengapa ya? Pertama, tidak ada undang-undang yang dikenali sebagai Undang-Undang 3R. Tidak ada sebarang undang-undang yang melarang anda menyentuh isu agama, bangsa dan negara raja. Ya, saya adalah warga Malaysia, anda juga warga Malaysia, dan kita perlu ada panduan bagaimana kita hidup dalam harmoni di dalam negara ini, dan panduan berkenaan adalah dari undang-undang yang ada, perlembagaan persekutuan maupun rukun negara antara lain. Ya, jadi kalau kita ada panduan tetapi kerajaan melakukan sesuatu yang lari daripada panduan itu, maka akan berlaku kekecohan. Tindakan kerajaan melarang 3R noktah, dia tak sebut dengan lanjut apa dia maksudkan larangan 3R. Dia tak sebut dengan terperinci apa yang tidak boleh dibincang. Dia cuma kata larangan 3R itu sudah menyalahi undang-undang, malah melanggar perlembagaan persekutuan. Ya, kerana ia melanggar banyak perkara dalam perlembagaan persekutuan, antaranya hak bersuara. Ia juga melanggar babak-babak dalam perlembagaan persekutuan yang menakrifkan ya perkara-perkara berhubung dengan Islam atau kedudukan Islam, hak istimewa orang Melayu dan sebagainya. Kerana benda-benda ni ada di dalam perlembagaan, tidak ada larangan di situ untuk anda membincangkannya. Jadi jika anda dilarang membincangkannya, maka sudah berlaku sesuatu luar tabi'i. Tambah pula, kerajaan dengan sendirinya bukan diberi amanat untuk gubal undang-undang secara begitu sahaja, umumkan ini adalah peraturan baru. Itu tidak ada dalam bidang kuasa kerajaan. Kerajaan bukan penggubal undang-undang, malah undang-undang 3R tidak pernah digubal. Kerajaan hanya mentadbir urus negara bersandar kepada peruntukan perlembagaan persekutuan dan undang-undang yang sedia ada, ya, tidak lebih dari itu. So dari sudut itu sebenarnya anda bebas berbicara berhubung 3R. Ini saya nyatakan sejelas-jelas mungkin. Sebab contohnya anda nak sentuh sesuatu perkara berkait dengan agama, tidak ada masalah. Cuma jangan lakukannya dengan cara yang melanggar undang-undang yang sedia ada. Contohnya anda pergi hina agama lain, jadi anda memarahkan orang penganut agama itu. Itu sudah melanggar beberapa undang-undang. Tetapi sekadar membincangkan hal agama dengan cara yang tidak langgar undang-undang yang sedia ada, anda tidak melakukan sebarang kesalahan. Begitu juga hal-hal agama, bangsa atau raja. Contohnya anda nak berbicara berhubung dengan sejarah raja-raja Melayu, bidang kuasa raja-raja Melayu, anda tidak melakukan sebarang kesalahan. Jika ada larangan bagi anda untuk membincangkan sebarang perkara yang memang tidak melanggar mana-mana undang-undang, maka negara ini sudah masuk fasa
konflik perlembagaan ataupun dilema berperlembagaan, ataupun kita boleh katakan bahawa sudah ada krisis perlembagaan kerana kerajaan sedang melakukan sesuatu yang dia tidak ada kuasa untuk melakukan, dan dia menggunakan pihak pentadbiran, jentera-jentera pentadbiran untuk cuba menakut-nakutkan, mengugut rakyat agar tidak melakukan perkara itu. Maka perlembagaan sudah dihina, undang-undang negara sudah dihina dan diketepikan, ya, dan kerajaan ini sedang bermaharaja lela jika itu keadaannya, dan itu memang keadaannya. Hari-hari rakyat dikecam, jangan sentuh 3R tanpa diberi sebarang penjelasan lanjut. Itu sudah menjadi satu ancaman. Kerajaan sendiri sudah jadi satu ancaman kepada keselamatan negara kerana ia sudah tidak berpandu kepada perlembagaan persekutuan, tidak menghormati hak rakyat Malaysia seperti mana termaktub dalam perlembagaan. So, menjawab kepada persoalan-persoalan yang diajukan kepada saya, tidak, larangan 3R tidak harus dihiraukan. Tetapi saya nak beritahu anda di sini, larangan 3R ataupun 3R, jika anda menyentuhnya dengan cara yang melanggar undang-undang sedia ada, ya, dengan cara yang menghina contohnya kaum lain, agama lain contohnya, dan ini sekaligus melanggar beberapa peruntukan undang-undang, maka dengan itu anda sudah melakukan satu kesalahan, bukan sebab anda sentuh 3R, tetapi sebab anda menyentuhnya dengan cara yang melanggar undang-undang. Dan ini sebenarnya tidak terhad kepada 3R. Ini sebenarnya diguna pakai dalam apa jua anda berbicara. Jika anda berbicara sesuatu dengan cara yang melanggar undang-undang yang sedia ada, anda boleh dikenakan tindakan. So, larangan 3R oleh pihak kerajaan amat tidak bertanggungjawab, dan ini satu lagi sebab mengapa kerajaan ini tidak boleh dibenarkan terus mentadbir urus negara kerana mengenepikan perlembagaan persekutuan. Ya, tindakan suasana yang diwujudkan, penggunaan jentera pentadbiran atau pihak berkuasa untuk memberi larangan ini tanpa diberikan sebab-sebab mengapa tidak boleh anda sentuh 3R. Ini menimbulkan suasana di mana orang boleh salah guna keadaan, bukan, orang boleh guna keadaan untuk mengaibkan musuh. Contohnya, kalau anda lihat musuh anda berbicara 3R, anda buat laporan polis. Kemudian tidak salah jika polis siasat, kerana polis perlu siasat laporan itu untuk melihat sama ada apabila anda sentuh 3R, adakah anda langgar undang-undang yang sedia ada. Tetapi ini membuang masa pentadbiran, ini membuang masa polis, dan ini boleh digunakan oleh musuh politik untuk melakukan intimidasi. Ini dalam jangka masa panjang menyebabkan rakyat resah, rakyat marah, keadaan tidak tentu hala, dan rakyat tidak tenteram. Ini boleh menjurus kepada keadaan yang tidak baik, ya. Mungkin boleh jadi ancaman kepada keselamatan negara pada jangka masa panjang jika orang tidak puas hati, kemudian berlaku kekacauan dan sebagainya. Jadi hentikanlah, ya, hentikanlah. Dan oleh kerana kita lihat kerajaan ini tidak kisah apa yang anda hujahkan, apa yang anda nasihatkan, dia terus menerus ingin mengintimidasi rakyat, mengugut rakyat, maka kerajaan ini harus diketepikan. Ya, so kita perlulah pentadbiran baru. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.